Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baik, nama Cikgu Zaimiah binti Mazin. Baik, untuk tahun ini cikgu akan mengajar anda daripada kelas 2 Ibnu Khaldun, 2 Ibnu Haytham dan 2 Ibnu Sina bagi mata pelajaran Sains Tingkatan 2. Baik, tajuk yang akan kita bincangkan pada hari ini ialah bagi bab 1, iaitu bagi tajuk Biodiversity, tajuk 1.1 Kepelbagaian Organisma. Baik, apakah itu biodiversity? Baik, bio bermaksud benda hidup ataupun organisma, manakala diversity bermaksud kepelbagaian. So definisi dia yang penuh ialah kepelbagaian organisma sama ada mikroorganisma, haiwan dan tumbuhan. Baik, seterusnya, biodiversity ini wujud akibat kepelbagaian habitat dan cuaca. Organisma mempunyai ciri-ciri yang berbeza untuk menyesuaikan diri dan bermandiri di habitat masing-masing. Contohnya, terdapat haiwan seperti unta yang duduk di gurun, penguin di kutub, cacing di dalam tanah dan ikan di dalam laut. Okey. Yang kedua, kepentingan biodiversity. Apakah kepentingan biodiversity? Baik, yang pertama dari segi sumber makanan. Baik, kita tahu bahawa haiwan dan tumbuhan dapat bekalkan pelbagai sumber makanan kepada manusia. Contohnya sayuran, buah-buahan dan daging untuk kita guna untuk makan. Baik. Seterusnya, yang kedua untuk keseimbangan alam. Contohnya fitonutrien, pendebungaan dan interaksi antara organisma. Contohnya, lebah yang hinggap dari bunga ke bunga akan membantu proses pendebungaan tumbuhan tersebut. Yang ketiga, sebagai tempat rekreasi. Kita dekat Malaysia ni ada pelbagai tempat rekreasi yang menarik. Kawasan ini kaya dengan biodiversity yang boleh dibangunkan sebagai pusat rekreasi. Contoh cikgu ambil ialah seperti air terjun di Hulu Bendul, Negeri Sembilan. Baik, yang keempat, dari segi perubatan. Tumbuh-tumbuhan herba banyak juga digunakan secara meluas dalam pembuatan ubatan dan kosmetik. Contohnya banyak sekarang ya, buah-buahan seperti pisang, betik, manggis dan sebagainya digunakan dalam industri kecantikan untuk kosmetik dekat Malaysia. Baik, yang kelima. Dan kelima ialah sebagai bahan mentah industri. Contohnya ialah seperti kayu balak, buluh, rotan digunakan untuk alatan muzik, perabot dan pembinaan bangunan. Sebagai contoh, alat muzik dekat Malaysia kita ada angklung yang diperbuat daripada buluh. Baik, yang keenam, yang terakhir iaitu dari segi pendidikan. Baik, manusia dapat kembangkan ilmu pengetahuan dan cipta pelbagai teknologi terkini melalui penyelidikan saintifik terhadap mikroorganisma, haiwan dan tumbuhan. Jadi, ilmu tersebut dapat membantu dari segi perkembangan ilmu pengetahuan. Baik, seterusnya, pengurusan diversity secara berkesan. Okey, apakah kaedah untuk kita pelihara dan memelihara biodiversity? Baik, kita ada 3 langkah. Pertama, kita haramkan pembunuhan ataupun pemerdagangan haiwan dan tumbuhan yang endemik dan terancam. Apakah maksud endemik? Endemik ialah spesies yang hidup berkelompok di habitat-habitat yang terbatas di sesuatu lokasi. Ya, contohnya seperti tumbuhan bunga pakma ataupun bunga rafflesia ataupun penyu. Itu antara contoh haiwan dan tumbuhan endemik. Yang kedua, kita melindungi habitat dengan mewujudkan taman negara, taman laut dan hutan simpan. Dan yang ketiga, kita jalankan program pembiakan seperti tapak semaian anak-anak benih dan juga pusat penetasan penyu. Baik, itu saja untuk kali ini. Baik, di penghujung perbincangan kita, cikgu nak anda jawab soalan kuis. Kaedahnya macam mana? Baik, cikgu sertakan link nombor telefon cikgu dan cikgu minta anda jawab soalan berikut dan hantar kepada WhatsApp cikgu. Baik, soalan yang pertama, sebelum itu anda tuliskan nama dan kelas dan terus
jawab soalan. Soalan yang pertama, apakah maksud biodiversity? Yang kedua, apakah apakah maksud spesies endemik? Ya, apakah maksud spesies endemik? Dan soalan yang ketiga, berikan 2 contoh spesies yang terancam di Malaysia. Baik, itu saja daripada cikgu. Terima kasih dan selamat belajar. Kita akan jumpa pada kelas yang seterusnya.